Yo guys, welcome to my video. Kalau korang planning nak beli iPhone 15 dengan cara yang lagi awal, sabar dulu. Nanti aku akan ceritakan dekat korang. Instead of pergi dekat Malaysia market yang mana still lambat lagi delivery sampai 29 September. Sekarang ataupun malam ni adalah hari pre-order official untuk Apple Malaysia. So kalau korang nak pre-order, aku akan tinggalkan link dekat bawah untuk korang buat. So, sebelum tu aku akan cerita sikit a few things tentang iPhone 15 yang akan dilancarkan ni, dan aku dah tengok a few stuff yang orang kata information yang patut aku tahu sebagai seorang pembeli dan juga seorang yang akan review iPhone 15 yang baru ni. Okay, without wasting more time, kita cakap satu-satu. Yang pertama sekali, kalau kau kenal dengan iPhone tu, seorang tech reviewer yang biasanya review sebuah kamera, and aku suka cara dia review kamera sebab dia a bit detail tentang dia punya cara penggunaan sendiri dan macam mana dia apply, and bagus tak untuk korang pakai kalau korang ni seorang videographer dan juga photographer, sama ada detail ke, differences in sensor ke. Usually iPhone tu ni boleh portray that thing, senang je korang untuk faham. And diorang juga actually review sebuah iPhone 15 Pro Max baru-baru ni, dan diorang actually dapat review unit yang barulah. iPhone tu actually dia buat ukuran secara spesifik menggunakan pengukur dia tu untuk determine sama ada dia punya kamera bump kali ni lagi besar saiz dia ataupun tak. Sebab biasanya kalau kita tengok sejarah iPhone 15 ke 14 ke 13, 12, usually semakin lama semakin naik dan semakin besar dan juga semakin tinggi kalau ikutkan. So untuk version 15 Pro Max kali ni, dia dah ukur dah diameter daripada segi dalam dan juga luar. Ukuran dia is a bit small. Aku boleh ceritakan dekat korang dekat sini, ukuran dia adalah untuk 15 Pro Max, saiz dia adalah 41.8mm dia punya saiz. Manakala untuk iPhone 14 Pro Max pula adalah 42.7mm. iPhone 14 Pro Max lagi besar daripada sebuah iPhone 15 Pro Max. How come that thing happen untuk sebuah katanya sensor yang lagi besar, lepas tu ada tetra prism punya zoom lenses, and still dapat kurangkan dia punya sizes. So dekat sini aku macam maybe Apple tak beritahu apa yang sepatutnya kita tahu, dan mungkin cara baru ni dia orang dapat kurangkan juga spaces antara iPhone 15 dan juga iPhone 14 yang lama tu. Ada a few things yang question juga, contohnya macam is it a sensor yang dia orang bagi tu sebenarnya kecil je, ataupun mungkin dia orang macam kurangkan ukuran untuk dia orang punya kamera tu buatkan dia lagi appeal a bit more. But kalau korang trace iPhone punya progress usually akan lagi besar regardless kalau iPhone naikkan dia punya sensor tu lagi besar ataupun dia orang punya lenses tu lagi besar, usually akan selalu lagi besar untuk lagi more appealing and lagi different daripada iPhone yang lain contohnya. Sebab kalau kau pasang, biasanya kalau iPhone ni dia punya design tak ada beza sangat pun, melainkan saiz kamera yang ada dekat dia orang punya belakang tu. Dan benda ni actually buatkan aku persoal juga, adakah casing yang ada dalam iPhone 14 Pro Max tu boleh guna dekat iPhone 15 Pro Max. So nanti aku akan cuba jugalah untuk the newest iPhone 15 Pro Max yang akan datang dekat studio nanti. So stay tune untuk review nanti. Next one adalah charging speed yang ada dalam iPhone 15 Pro Max dan juga iPhone 15 Pro. Kalau korang tengok aku punya spec sheet sebelum ni dah tunjuk yang Apple support 20 watt charging, tapi tu based on dia orang punya pembekal, that is dia orang jual 20 watt kepada iPhone user. Kalau korang actually tak ada USB-C adapter untuk charge iPhone ataupun daripada charger yang lama yang sebelum ni hanya 10 watt ataupun 5 watt sahaja. Ada reviewer dekat China, dia buat review untuk iPhone 15 Pro and buat test out untuk charge iPhone 15 dia orang tu daripada 0 sampai 100%. Dekat situ aku dapat tengok yang dia orang punya speed actually quite high juga, yang mana dia guna adapter lebih daripada 30 watt, and dapat charging speed untuk sebuah version Pro sahaja adalah 25 watt secara maksimum. So untuk charge penuh maybe aku akan test out myself untuk tu. But untuk kelajuan 25 watt tu is actually not bad. And kalau korang nak tahu, Google Pixel susah nak capai 25 watt tu kalau korang nak tahu. So I'm pretty impressed dengan apa yang Apple dapat buat, especially bila sekarang dia orang dah guna USB Type-C and tak banyak halangan untuk kita ni charge iPhone dengan lebih laju. Sebab biasanya kalau kita pakai kabel yang ada lightning connector tu usually akan nipis and tak usually macam tahan dengan kepanasan yang ada bila kita charge that devices
at a certain voltage, contohnya macam 25 watt, 50 watt, dan benda tu ataupun kabel tu akan cepat kuning, akan cepat panas, dan buatkan kabel tu especially tak tahan dengan lama. But untuk iPhone 15 Pro Max juga, aku ada nampak juga orang share yang mana dia punya wattage boleh support sampai 27 watt. Kalau ikutkan dia punya wattage ni, sebenarnya hampir sama sahaja dengan yang iPhone 14 Pro dan juga Pro Max. So there's no differences sangat. Cumanya we hope for Apple untuk bump it up a bit so that kita dapat charge dengan lebih laju. Tapi kalau ikutkan bateri yang ada pada iPhone ni tak tinggi, so untuk charge dengan lagi laju pun ataupun voltage yang tinggi macam tak make sense juga, sebab dia orang punya bateri adalah basically bawah 4000 dan juga bawah 5000 mAh. Mungkin lepas ni bila dah ada USB Type-C tu, dia orang boleh custom dia orang punya bateri dan juga charging punya method sendiri ataupun protokol sendiri untuk buatkan dia orang punya iPhone charge dengan lebih laju. Sebab rumors katanya akan ada 30 watt dan juga 35 watt kan. Bila capai ataupun ada reviewer share benda macam ni, rasa macam a bit kecewa lah. Alright, lepas tu ada juga reviewer daripada China juga, dia pakai iPhone 14 Pro tu untuk buat gaming dengan menggunakan mirroring. So maksudnya dekat sini dia akan plug iPhone tu menggunakan USB Type-C, which is sekarang dah sangat convenient untuk buat mirroring and sambungkan pada monitor. So dekat situ kau boleh dapat dia orang punya resolution actually tak tinggi pun, 720p sahaja, 720p sahaja untuk mirroring daripada iPhone kepada sebuah TV. Make sense sebenarnya, sebab kalau kau kan nak tahu, aku dulu pernah share tau buat mirroring menggunakan sebuah Android, and it's the worst thing untuk sebuah mirroring ataupun casting bila menggunakan sebuah Android berbanding dengan Apple. Kalau ikutkan dua-dua adalah sistem Google, tapi yang lagi optimize, yes, iPhone lagi optimize daripada sebuah telefon daripada Google untuk dia orang punya protokol sendiri untuk mirror daripada iPhone ataupun smartphone kepada sebuah TV. But benda ni bukan eksklusif pada USB Type-C tau. Kalau korang still pakai iPhone 14 yang ada lightning cable ni dekat sini, korang actually boleh beli adapter, AV adapter tu, dan plug dekat sini pakai HDMI and masuk kepada korang punya monitor ataupun TV and still dapat pengalaman yang sama. Dan kau boleh connectkan daripada controller daripada PlayStation 5 contohnya and connectkan dengan iPhone dan dapat main macam biasa je. Cumanya dekat sini eksklusifnya ataupun senangnya bila ada kabel USB Type-C tu, korang tak perlu nak ada adapter. Cumanya korang kena ada kabel yang orang kata boleh supply display kepada monitor. Kalau korang guna kabel yang ada dalam iPhone kotak tu, tak dapat, minta maaf sangat-sangat. So that's why dekat sini USB-C punya kabel is a bit confusing bila kita cakap pasal apa yang dia boleh buat, sama ada dia 3.0, 2.0 ataupun Thunderbolt, tak tahu bila korang tengok kabel tu. Next one adalah, yes, kita hype tentang iPhone 15 sekarang ni kan. Dah ada image gambar yang mana orang pakai iPhone 15 Pro Max dengan cala dekat tepi tau. Warna yang dia pakai tu sebenarnya adalah blue titanium. So kalau korang tahu dengan titanium, dia actually ada ionized cat untuk buatkan dia punya titanium tu colourful ataupun ikut warna yang dia orang nak. Contohnya dekat sini adalah biru. So basically dia tak tahan lama. Kalau korang calakan ataupun goreskan, dia akan keluar warna asal. Sama juga macam aluminium yang lain. Cumanya dekat sini warna yang ada dekat titanium blue ni is a bit jauh sikit daripada warna base. So kalau kau pakai yang warna putih dan juga warna natural titanium tu, bila cala tak nampak sangat. Sama juga macam kalau kau pakai body yang sebelum ni, that is aluminium. So kalau kau pakai aluminium, warna asal dia silver, kau tak akan nampak sangat pun cala dia tu. Tapi once kau bagi warna yang lain sikit, bila gores, nampak straight tu adalah cala and tu adalah dent untuk sesebuah smartphone tu. Dekat sini aku question juga, sebab once Apple cakap iPhone 15 series ni dah lagi more easy to repair berbanding yang sebelum ni, berapa cost untuk tukar bateri, tukar panel belakang ataupun tukar screen? Is it going to be any lower ataupun tak? Tu question juga. Kalau korang nak pakai iPhone lagi awal daripada orang lain, 29 September ni, actually ada choices yang mana akan ada supplier daripada luar akan masuk ke dalam Malaysia, tapi tak murah harga dia. Okay, kita brace yourself masing-masing. Okay, aku akan bacakan untuk korang harga iPhone 15 sampailah kepada Pro Max dengan storage 1TB tu masuk Malaysia unofficially, tapi boleh claim warranty dekat Apple.
But korang kena bayarlah fee dekat orang-orang yang tolong bawa masuk dekat dalam Malaysia tu. Bukan murah, bukan free Korang boleh dapat harga yang sama macam apa yang Apple jual. Sebab yang ni diorang pun akan beli harga retail. So diorang tak dapat nak beli harga apa orang kata distributor tu. iPhone 15 yang biasa tu je 128GB, harga asal dia 4,399. Tapi bila korang import daripada luar masuk dalam Malaysia, akan harga dia RM5,499. Kenaikan sampai RM1,100 Malaysia untuk dapat dekat orang yang bawa masuk dekat dalam Malaysia ataupun kedai tu. And then untuk orang yang nak beli iPhone 15 Pro, harga dia signifikan juga. Asalnya harga dia RM5,499 Apple jual dekat dalam Malaysia. Tapi kalau korang beli yang import tu, harga dia adalah RM6,699 dengan kenaikan harga RM1,200. Yang tu nampak macam biasa lagi sebab dia almost the same kan dengan yang orang kata murah ni. 15 kepada 15 Pro, harga dia lebih kurang dalam RM100 saja dia punya kenaikan harga. Tapi kalau kau pergi up lagi sampai iPhone 15 Pro Max pula dengan 1TB storage, harga dia asalnya bawah RM10,000. Murah je, RM8,499. And then kalau korang memang aim untuk dapatkan storage lagi besar, iPhone yang lagi besar, cuba korang teka kalau bayar untuk 1TB storage. Dengan harga import tu masuk ke dalam Malaysia, unofficially RM11,000 Malaysia. Aku tak boleh betul lah. Keuntungan perbezaan daripada harga asal RM2,599. Betapa besarnya keuntungan tu bila korang pergi dekat higher tier iPhone 15 yang storage lagi besar. So kalau korang nak bayar kurang sikit, kena pergi yang murah sikit. Tapi to me is quite a lot lah. Tapi this is a price yang korang kena bayar kalau nak dapat akses lebih awal. Tu je yang aku boleh share dekat korang. Dah pun dijual dekat dalam Malaysia kalau korang nak. Tapi kalau korang nak bayar harga retail, pre-order malam ni, sebab malam ni akan start pre-order untuk iPhone 15 series dengan harga yang asal lah, yang aku sebut tadi tu, harga asal tanpa markup and directly official dekat dalam Malaysia. Mungkin kalau ada orang nak sponsor aku punya iPhone 15 pun boleh juga komen, so that senang aku nak buat review nanti untuk iPhone 15 series ni. Satu lagi benda yang aku perasan ada pada iPhone 15 yang baru ni sahaja and tak ada pada iPhone 14 tau. And after software update untuk iOS 17, korang akan nampak satu benda baru dalam setting, that is cycle count. Sebelum ni kalau kita nak tahu cycle count, kena manually ikut dalam analytics, copy semua benda and cari specific keyword untuk tahu berapa cycle count. And most of people pun actually tak tahu berapa cycle count sesebuah iPhone tu. Generally orang tak kisah sangat, orang just tengok battery health sahaja. Sebab cycle count ni is actually not new untuk sebuah Apple punya products. Sebelum ni hanya dikira pada sebuah MacBook sahaja. Tapi sekarang Apple bring that feature ataupun kemudahan untuk tengok data tu dalam sebuah iPhone. Yelah, sebab iPhone paling banyak orang consume, paling banyak orang beli and paling banyak kita abuse and guna. So dekat sini make sense untuk Apple letak cycle count dalam sebuah iPhone 15. 14 tak ada, 13 tak ada, 12 tak ada, 11 pun tak ada. Hanya starting pada iPhone 15 ke atas sahaja. Mungkin pada bateri tu ada a few sensor yang baru ataupun feature yang baru pada bateri yang kita sendiri tak tahu, yang tak ada pada iPhone 14 contohnya, yang memudahkan proses tu. Ataupun maybe Apple just buatkan benda ni sebagai eksklusif pada iPhone 15 sahaja. But kalau korang nak tengok benda tu, once dah ada iPhone 15, pergi dekat setting, general, dan dekat bawah tu akan ada information tentang battery cycle yang ada pada sebuah iPhone. Menariknya juga dekat sini, dia orang juga letak manufacturer tau. So benda ni macam like sebuah kereta kalau ikutkan bila nak beli, sebab nak tahu manufacturer dan juga use date. Benda-benda macam tu lah. Aku tak faham kenapa Apple letak juga information such that dalam hanya sebuah smartphone sahaja. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh sharekan dekat korang. Macam biasa guys, leave a like and subscribe so make keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Jangan lupa, malam ni adalah pre-order untuk sebuah iPhone official, and kalau korang dapat beli iPhone apa yang korang nak beli dan juga warna apa yang korang pilih, cuba komen, aku nak tahu juga. Bye.